Pembangunan negara Islam. Terdapat pembinaan masjid, pentadbiran, pendidikan, ekonomi, teknologi dan perhubungan diplomatik. Pertama, pembinaan masjid. Masjid Quba. Nabi telah berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan telah tiba di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal dan telah tinggal di sana selama 4 hari. Nabi telah membina Masjid Quba secara bergotong royong. Masjid Nabawi telah dibina pada tahun pertama hijrah. Nabi telah membeli sebidang tanah daripada 2 orang anak yatim. Masjid adalah sebagai pusat untuk menyampaikan dakwah Islam dan Nabi telah menyampaikan ajaran Islam di Raudah. Masjidil Haram, panggilannya adalah Baitullahil Haram, iaitu rumah Allah. Terletaknya Kaabah dan kiblat orang Islam, dan ia adalah tempat untuk menunaikan haji dan umrah. Peranan masjid adalah sebagai pusat ibadah, iaitu tempat untuk menunaikan solat fardu dan juga solat sunat. Sebagai pusat pendidikan, iaitu tempat untuk menyebarkan ilmu dan dakwah Islam. Sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi seperti zakat, harta wakaf, jizyah dan ghanimah. Sebagai pusat kemasyarakatan, iaitu tempat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai pusat politik, iaitu tempat untuk melantik gabenor di wilayah yang dikuasai oleh Islam. Yang kedua, pentadbiran. Gabenor di wilayah yang dikuasai. Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah adalah perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Prinsip pentadbiran Nabi adalah ketaatan kepada Allah, adil dan bijaksana, menegakkan kebenaran, membentas perkara buruk dan haram, mengutamakan keredaan Allah. Jasa Nabi ketika pemerintahannya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membina masjid, membuat perjanjian damai, mengukuhkan ekonomi, sistem kemasyarakatan dan struktur pemerintahan. Yang ketiga, pendidikan. Struktur pemerintahan. Kediaman Rasulullah telah menjadi pusat pendidikan yang pertama. Antara ahli keluarganya yang mula-mula mendapat pendidikan langsung daripada baginda adalah isterinya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Setelah bilangan pengikut Rasulullah semakin bertambah, pusat pendidikan telah berpindah dari kediaman Rasulullah ke Darul Arqam, iaitu kediaman Arqam bin Abi al-Arqam. Kemudian, Nabi telah menggunakan masjid sebagai pusat untuk menguruskan pelbagai hal ehwal umat Islam, termasuklah pendidikan. As-Suffah bermaksud ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid yang berperanan seperti sebuah sekolah dan menggunakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik. Kutub, orang Arab telah menubuhkan kutub untuk memberi pendidikan awal kanak-kanak. Tawanan perang boleh dibebaskan dengan syarat dapat mengajar 10 orang kanak-kanak sehingga mereka boleh membaca dan menulis. Ia adalah syarat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Keempat, ekonomi. SAW.
Zaman Jahiliyah. Ekonomi masyarakat Arab dikuasai oleh orang Yahudi yang mengamalkan penindasan seperti riba dan penipuan dari segi ukuran, sukatan dan timbangan. Selepas kedatangan Islam, jual beli dengan cara yang halal. Nabi telah mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kewujudan pasar Islam tersebut adalah untuk mempamerkan keindahan sistem jual beli dalam Islam. Kelima, teknologi. Dua orang sahabat telah dihantar ke Jaroshi iaitu Damsyik untuk mempelajari peralatan ketenteraan yang dinamakan manjanik dan dabbabah iaitu alat untuk menghancurkan dinding batu. Keenam, hubungan diplomatik. Nabi telah menghantar utusan ke 6 buah negara dan penerima yang memeluk Islam dan menerima utusan Nabi dengan baik adalah Raja Najasyi dari Habsyah, Al-Muzir bin Sawi dari Bahrain dan Jaifar dan Abdu Bani Al-Julandi dari Oman. Penerima yang tidak memeluk Islam dan menghina utusan Nabi adalah Al-Harith bin Abi Syamar dari Damsyik. Penerima yang tidak sempat memeluk Islam tetapi menerima utusan Nabi dengan baik adalah Huza bin Ali dari Yamamah kerana beliau telah meninggal dunia sebelum sempat untuk memeluk Islam. Penerima yang memberi hadiah kepada Nabi dan menerima utusan Nabi dengan baik adalah Quraish bin Mad dari Mesir dan Iskandaria. Beliau telah menghadiahkan Nabi seekor baghil iaitu haiwan berketurunan kuda atau keldai dan juga 2 orang dayang iaitu Maryah dan Sirin.